مولانا الفضل والإنعام ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا بدر التمام وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى قيام الساعة وساعة القيام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Jemaah rahmati Allah, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Tafsir kita ni masih dalam surah Hud, ya. Juzuk yang ke-12, ya. Kita berhenti dulu ayat yang ke-20. 21 ke 22. Tuan Yusuf yang berapa ayat berapa? 22. 22 ya. Kita mula 21 tu kita berhenti yang ke-22, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La jarama annahum fil akhirati wa humul akhsarun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Masalul fariqaini kal a'ma wal 'asam wal basir was sami hal yastawiyani masalan afala tatazakkarun. Tu kita tengok ni dulu, ya. La jarama annahum fil akhirah humul aksarun. Jadi ayat yang ke-21 ni, ya. Jadi tidak syak lagi lah, ya. Tak ragu-ragu lagi. Mereka tu adalah rugi, merugikan diri mereka sendiri. Khasiruna anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaqtabun, dan menyesatkan, ya, mereka pada kesesatan atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka ya, mereka ada-adakan, itu maksud. La jarama annahumul akhirah wa humul aksarun. Tidak syak lagi lah, ya, tidak syak lagi lah mereka di akhirat nanti memang berada dalam golongan orang yang rugi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya mereka yang beriman dan melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, mata-mata mereka itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah Subhanahu wa taala, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah ahli syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam syurga nanti. Masalul fariqaini kal a'ma wal 'asam wal basir hal yastawiyani masalan afala tazakkarun. Bandingan dua kumpulan ini, kumpulan orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang kafir, orang yang ingkarkan perintah Allah Ta'ala, itu dia. Kal a'ma wal 'asam, seumpama mereka itu orang yang pekak dan orang yang tuli, ya. Pekak, apa nama pekak, kemudian apa nama tu, bisu ya. Asam wal basir was sami', dan orang yang melihat, orang yang melihat dan orang yang mendengar. Maknanya tak pekak, tak buta dan tak tuli, ya. Hal yastawiyan, apakah kedua-dua itu sama? Jawapannya tentulah tidak. Masalan afala tatazakkarun, itulah contoh yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa nama dalam ayat yang dah disebutkan terjemahan itu tadi, ya. Ni ulaika alladzina khasiru anfusahum, ya. Dia tafsirnya di sini ialah
ulaika allazina hadhihi sifatuhum humul ladzina ghabitu anfusahum uzunaha. Jadi mereka yang telah dicontohkan sifat-sifat yang macam itu tadi, allazina ghabitu anfusahum, yang telah meletakkan dirinya sebegitu rupa, ya, merugikan diri mereka itu sendiri, ya, merugikan diri mereka sendiri. Mereka tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, min rahmatillah, ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana dia dah buat macam itu. Biktira'ihim alaihi wa ishtira'i dhalalah bil huda, dengan perbuatan mereka macam itu seolah-olah menjual membeli apa nama itu kesesatan, ya, dan menjual petunjuk, ya, membeli kesesatan dan menjual petunjuk. Maknanya mereka beli, mereka milikilah, macam orang membeli barang, ya, milik, beli kesesatan. Jadi mereka berada dalam kesesatan. Jual hidayah yang Allah Ta'ala dah berikan pada mereka, maka dia tidak ada apa-apa lagi. Wa yadilluka qalbuhum bid'a, ya. Jadi kekallah mereka cara yang macam itu, ya. Kekallah cara mereka macam itu, ya. Maknanya yang mereka harapkan boleh membantu mereka atas dunia ni dengan dia berbuat macam itu, membeli kesesatan, menjual apa namanya itu petunjuk, ya, yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, yang telah dihayahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka tidak ada apa-apa lagi. Dan mereka bila dah mengetahui yang dia tidak dapat apa-apa lagi, dia mengharapkan orang-orang yang selama ini dia anggap oleh mereka sebagai orang yang boleh membantu. Itu dia katakan syufa'ah. Ya, syufa'ah ini maksudnya orang-orang yang berpengaruh, yang telah memberitahu mereka kalau awak berada dalam sesuatu keadaan nanti, mohonlah pertolongan. Jadi Allah Ta'ala dah kata, dah sebut, itu adalah sia-sia saja perbuatan cara macam itu. Sebab tu dia kata bidi'ai annalu syaraka, mereka menyuruh kepada orang-orang yang dikatakan boleh membantu, boleh menyelamatkan mereka daripada itu, daripada kesesatan itu. Mereka menghampiri mereka yang mengatakan boleh membantu itu tadi, tapi adalah apa nama itu percuma sahaja, ataupun apa nak katakan tidak dapat apa-apa, zulfa, ya. Itu dia. Summa sulika bima kanu yad'una min dunillah. Dan mereka sentiasalah berada dalam perjalanan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, lain pada jalan Allah Taala. Ghairi maslakahum, bukan jalan yang macam itu, ya, sepatut mereka lalui, ya. Kerana ini ada kaitan dengan apa yang berlaku pada zaman pra-Islam dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang ingkar, orang yang menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia kata, saya tak bimbang apa-apa yang akan terjadi masa akan datang, kerana ada pembantu-pembantu kami dalam hal ini. Jadi dalam keadaan yang macam ini, mereka mohonkan bantuan itu, tapi tidak akan memperoleh apa-apa pun, ya. Jadi macam apa namanya tu, kalau orang jahiliah itu mengatakan anak Allah Ta'ala boleh membantu. Kan mereka menganggap malaikat itu adalah banatullah, malaikat anak perempuan Allah Ta'ala, itu yang mereka puja, yang mereka apa namanya tu percayakan. Tapi itu adalah apa nama percuma, ataupun dikatakan tadi tidak dapat apa-apa, zulfa, ya, tak dapat apa pun daripada apa yang mereka yakini, yang mereka percaya selama itu. Izalaka bihim ila jahannam wasarat aliyahum endama adaman wasarat aliyahum adaman, ya. Sekiranya seolah-olah mereka itu berjalan kepada neraka jahanam. Dia berjalan menuju kepada neraka jahanam, tempat siksaan, tempat azab,
yang dikenakan pada mereka. Wasarat alihatum indab adaman li'annaha kanat fid dunya ahjaran aw khashaban aw nuhasan wa zalika huwa dalaluhum wa bu'dahum anhum. Allahu akbar, ya. Jadi keadaan mereka itu boleh dikatakan kanat fid dunya, atas dunia ni, ahjaran, mana-mana batu yang disembah, yang dipuja sebagai pujaan, mengaku sebagai Tuhan, ya. Diaku sebagai Tuhan. Ada batunya, kayunya, nuhasnya, tembaga dan sebagainya lah, ya. Zalika huwa dhalalun, itu semua adalah perbuatan sesat yang mereka lakukan. Wa bu'dahum anhum, dan jauh mereka itu daripada itu. Maknanya benda tu seolah menjauhkan diri. Batu berhala yang disembah, berhala daripada batu, berhala daripada kayu, berhala daripada tembaga, apa semua sekali, seolah-olah menjauhkan diri pada mereka. Bukan nak membantu lagi, dekat pun tidak. Itu dia. La jarama annahum fil akhirati hum khasirun, ya. Haqqan annahum fil akhirah, benarlah, tak syak lagi lah mereka di akhirat. Asyaddun nasi khusranan, adalah sehina-hina manusia, ya, di akhirat nanti. Itu dia. Idhum qad taraw an'imil jannah, sekira-kira mereka telah begitu jauh menyimpang daripada mendapatkan nikmat syurga. Bihammin anin wa anshar birrahiqil maktum bisamumin wa hamimin wa dhillin man yahmum an ma'anhuril ain bita'amin min ghislin wa an karabil rahman bi uqubatil malikid dayan. Ya. Jadi bila mereka jauh daripada neraka, tak dapatlah mereka itu menikmati apa yang dijanjikan dalam syurga dari segi minuman yang baik-baik, ar-rahiqul maktum, ya. Dia sama dengan pelayan-pelayan syurga, bihurul ain, ya. Bidadari kita kata, ya. Bita'amin ghislin, ya, dan makan yang begitu baik, apa semua. Wa an qurabin rahman, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Surga nanti kita hampir dengan Allah taala. Bi uqubatil malikid dayan, inilah ketentuan Allah taala yang telah mengenakan pada mereka itu, ya. Jadi dia tak dapatlah itu dia, ya. Wa ba'da an bayana halal kafirin wa amalum wa ma'alahum bayana al mu'min wa aqibati amrihim faqala, ya. Dah Allah Taala terangkan, ya, apa yang berlaku pada orang-orang kafir, hasil daripada perbuatan mereka, dan ketentuan mereka di akhirat dah disebutkan tadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula hal orang yang mukmin yang baik-baik. Bagaimana dah terjemahkan tadi, orang yang beriman, orang yang beramal saleh, ya, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patut mereka adalah ahli syurga, ya, khaliduna fiha, kekal dalamnya. Bagaimana maksudnya lebih lanjut daripada itu? Allazina sadaqallaha wa rasulah. Mereka yang menerima, membenarkan, tasdik dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga menerima syariat Rasul yang dihantar kepada mereka, ya. Mereka, ya. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa amilus salihat, dan mereka dapat melakukan kerja-kerja yang baik atas dunia ni, kerja-kerja yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalus salihah, ya, amal-amal yang saleh. Fa'atau bita'at, dan mereka menunjukkan ketaatan yang tidak ada tolak bandingnya. Wa tarakul munkarat, dan mereka meninggalkan segala kemungkaran, ya. Ya, orang yang baik-baik apa semua yang tak elok ditinggalkan, yalah. Wa tarakul munkarat wa khashi'an nufusahum wa tama'annat ila rabbihim, dan mereka
apa nama tu begitu tunduk, begitu tenang ya atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati mereka apa nama sentiasa dilindungi oleh sifat-sifat apa nama tu tamakninah ni, maknanya tenanglah ya, berhenti tak dalam keadaan tak ada apa-apa yang mengganggu. Macam mana sifat orang tu? Wa tuma'innatnya ila rabbihim. Mereka dikatakan macam mana? Ulaika humul quttanul jannah. Mereka adalah merupakan penghuni syurga nanti. Ya, menambah cantikkan lagi syurga tu dengan kemasukan orang-orang yang melakukan kerja-kerja di dunia yang macam tu tadi, yang baik-baik ni. Maknanya mengendahkan lagi suasana dalam syurga itu. Ya, ini yang Allah Taala katakan, la yakhrujuna minha wa la yamutun, dan mereka tidak akan keluar lagi lah daripada syurga tu. Itu sebab setengah ulama mengatakan masuk terus, tak ada keluar lagi. Ya, kerana nak keluar, nak pergi mana? Ya, kita bila pergi pada satu tempat, lepas tu kita keluar ke tempat yang kita pergi itu tidak melengkapi, tidak memenuhi segala keperluan kita. Dari segi keselesaan kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita, apa semua sekali tak tercapai. Sebab tu kita keluar balik, keluar cari tempat yang lain pula. Begitulah maksudnya. Bila berada dalam syurga, yang itu semua tidak berlaku lagi. Tidak akan bertemu lagi sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Tidak jumpa lagi sesuatu yang menekan perasaan kita. Tidak ada sesuatu yang berlawan dengan naluri cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu tak ada lagi dah. Semuanya tu baik-baik berlaku. Sebab tu dia kata la yakhrujun, tak keluarlah mereka daripada syurga selama-lamanya. Wala yamutun, dan mereka tak mati. Tak mati dah ya. Itu semua dah hidup tu. Ya. Jadi kita daripada tak ada kepada ada, hidup, lepas tu mati, lepas tu hidup balik, tak mati-mati sehinggalah masuk dalam syurga. Ya. Tu dia. Bal hum makisuna fiha abadan, bahkan mereka itu duduk sebaik-baiknya di dalam syurga itu selama-lamanya. Ya, itu dia. Masalul fariqainil kal'ama wal asam wal basir was sama. Ya, wasami. Dicontohkan dua kumpulan tadi. Satu macam orang yang peka dan orang yang bisu. Satu lagi orang yang terang, orang yang celik, dan orang yang dapat mendengar dengan sebaik-baik. Itu disebut dalam ayat ini. Maksudnya masalul fariqainil kafirin wal mu'minun, dicontohkan dua puak ni, orang yang kafir dan orang mukmin. Wa sifatuhuma hissiyah, dan sifat-sifat mereka itu secara lahirnya. Asam allazi hurima wasailal ilm wal ma'rifah al-insaniyah wal hayawaniyah. Ya. Jadi orang yang ni tadi, orang yang apa namanya tu tuli dan bisu ni tadi, ya, dia tak dapat apa-apa pun. Kama salil amal faqid, yang dah hilang kuasa apa namanya tu mendengar dia, ya, dan juga hilang kuasa melihat segala kejadian yang ada sekitar dia. Tak dapat apa-apa yang mereka rasakan, ya. Perkara itu ada tapi tak dapat dinikmati. Dibandingkan dengan orang yang celik dan orang yang mendengar, ya. Jadi dia dapat lihat, ya, segala kepentingan, ya. Dapat dengar wasailul ilmi, segala perkara-perkara yang boleh memberikan maklumat pada dia. Dapat dengar, ya. Wal ma'rifah, dan juga beberapa perkara yang boleh dimanfaatkan dalam bentuk makrifah, ya, ilmu pengetahuan, itulah maksud dia. Wa man huwa
kamilul hasiyatul samil basar. Itulah bentuk orang yang sempurna dari segi pendengaran dan juga penglihatan. Wa huwa yasta'bidul ilma min ayatillah, mereka sentiasa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa yang Quran sebut, apa yang hadis sebut, mereka dapat dengar dan dapat menerima dan mengamalkan. Kerana mereka betul-betul memahami, ya. Bima yasma'u min al-Quran. Quran tadi, ya. Wa ma yara min al-aqwan, apa yang dilihat di sekitaran, ya. Ni semua itu menjadi contoh dan teladan serta iktibar pada mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tanya secara umum lah kepada kita semua ni. Tapi makna jawapannya dah tentulah, jelas, ya. Hal yastawiyan, adakah dua puak tu sama? Sama. Apala tazakkarun, ya. Yastawil fariqan, adakah keduanya itu sama, ya? Cuba ambil perhatian, tazakkarun. Hal yastawil fariqan sifatan wa halan wa ma'alan. Dari segi sifatnya, sifat yang keadaan yang sedang dilalui dan keadaan yang akan ditemui lagi masa hadapan, kala sekali-kali tak sama antara dua tadi. Orang yang celik dan orang yang mendengar dapat manfaat. Orang yang buta, orang yang pakar tak dapat apa-apa pun. Itulah kita jawab sendirilah tu, kala innahuma la yastawiyan, dua-dua itu tak sama. Kemudian dah habis ayat ini, pergi kepada ayat yang lain, ya. Kita cuba tengok sekejap lagi kalau sempat, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nazirun mubin. Ini ayat yang ke-25, ya. Alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum azaba yaumin alim. Faqala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mislana wa ma naraka atbi'uka illa allazina hum araziluna badiyar ra'yi. Allahu akbar. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kadzibin. Ini yang ini pula kisah dibawakan oleh Allah Taala, permulaan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dibawa kisah Nabi Nuh ni disebut dalam Al-Quran. Quran disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah tahu apa kisah-kisah yang telah berlaku kepada rakan sejawatannya yang dahulu tu. Terutamanya dalam konteks ini Nabi Nuh disebutkan oleh Allah Taala. Tujuannya ialah bila disebutkan Nabi Nuh tu tadi dengan berbagai-bagai kisah, apa namanya tu, keadaan yang berlaku, yang dilakukan terhadap diri dia, tentang dakwah dia, tentang syariat yang diturunkan Allah Taala untuk disampaikan pada kaum dia, sambutannya macam mana apa semua sekali. Ini dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirasai. Pada peringkat Rasulullah merasai bentuk-bentuk yang dilalui oleh Nabi Nuh, tapi Rasulullah SAW tak tahu yang Nabi Nuh pernah melalui keadaan yang macam itu. Jadi Rasulullah terasa terasa letih, terasa penat, dan rasa-rasa nak begitulah, ya, nak melepaskan tugas sebagai Nabi itu kepada Rasul itu kepada Allah Subhanahu, seolah-olahnya, tapi bukan benar. Kerana tak tahan lagi dah macam ini. Disuruh orang tak dengar. Dia dimaklumkan, mereka buat tak tahu, ya. Ditunjukkan, mereka kata dengan alas-alas yang macam ini, tidak menerima petunjuk yang Nabi sampaikan. Memang Nabi terasa penat sangat dan terasa letih dalam menyampaikan dakwah itu. Seolah-olah sebagai sifat manusianya terasa hamba, terasa lemah semangat nak menyampaikan lagi. Tapi apabila Allah Ta'ala kisahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dialami oleh Nabi Nuh, rakan sejawatannya dahulu, ini lebih lagi daripada itu.
Jadi Rasulullah kembali semula semangat dan perasaan untuk menyeru kaumnya kepada kebenaran. Itulah intipatinya nanti. Jadi Rasulullah dah tengok itu hari kita sebut dalam ayat-ayat yang berikutnya, ya, yang akhirnya yang saya dah katakan tadi, ayat 22, 23 sampai 25 tadi. Ni pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh pada kaum dia. Ya. Dia cakap pada kaumnya, inni lakum nazirun mubin. Sesungguhnya aku ni, wahai kaumku, ya, puak-puak aku semua ni adalah utusan Allah Ta'ala memberi ingat secara yang begitu nyata, memberi peringatan, memberi amaran yang begitu nyata. Nazirun mubin, maknanya bukan main-main. Jadi yang disampaikan ni itulah dia. Jadi macam mana? Antara yang dia kata benda yang patut dilakukan, yang aku nak sampaikan sebagai utusan Allah Ta'ala, Rasul Allah kepada kamu semua ni, yang pertama sekali, alla ta'budu illallah, bahawa kamu semua tidak segianya menyembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini orang yang tidak beriman macam-macam lah. Macam umat Nabi Muhammad menyembah berhala, menyembah batu-batu yang dibuat. Kadang-kadang sembah tu buat daripada kuih. Yang apa? Kuih yang diadun daripada tepung dengan buah tamar. Dah jadi kuih apa semua, ada kepalanya, ada tangan apa semua segala. Tu dicakup makan macam tu ya. Itu Tuhan ke macam tu? Itulah maknanya cara pemikiran mereka. Ya. Itu yang paling penting, jangan sembah lagi benda-benda yang tidak bermanfaat ni. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada orang-orang dia. Apa sebab Nabi Nuh sampaikan? Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sesungguhnya aku amat bimbang, amat takut, khawatir sangat tentang nasib kamu semua ni nanti. Kalau berbuat demikian, tak mau menyembah Allah Ta'ala tapi sembah yang lain, tak mau patuh tunduk pada perintah Allah Ta'ala, tunduk pada perintah yang lain, perintah pemimpin-pemimpin kamu, itu tak betul. Jadi aku bimbang, kata Nabi Nuh, nanti azab Allah Ta'ala akan kena pada kamu. Azab yang macam mana? Azab yang azim, azab yaumin alim, ya. Itu dia, azab yaumin alim. Waktu dalam tafsir dia kata, bi alla ta'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'a wa kanu awwal man asyraka billah wa takhazul andadan. Jadi penama itu dalam ayat 177 dalam surah Al-Baqarah ada disebut permulaan ayat itu macam mana? Kana nasu ummatan wahidah dan seterusnya. Adalah manusia itu pada asalnya umat yang satu. Umat yang satu, umat yang patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Ini ada kaitan dengan sejarah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bila dijadikan Adam sebagai Nabi, ya, memimpin manusia tak ramailah masa tu, ya. Ya. Sebab itu Nabi Adam, supaya cepat ramainya manusia ni, dia dengan Hawa tu, dengan isteri itu, dapat anak 18 kali. 18 kali semuanya tu kembar. Jadi 18 kali 2 berapa tu? Ya, 36 ke apa kau? Yang lebih kurang, ya. Lepas tu pula anak-anak dia pun macam banyak yang kembar daripada yang tak kembar. Ya. Ya. Tapi tak ada lagi kembar 2 ke, kembar 3 ke, tak ada kata, ya. Tawaman ke macam Tawaim dan sebagainya tak ada disebut, ya. Ya. Tapi itu contoh nak meramaikan. Jadi pada permulaan itu, jadi manusia yang ada pada ketika itu, yang bermula pada zuriat Hawa dan Nabi Adam tadi, dia tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, ya. Tetapi dah melalui beberapa zaman dan ketika, mereka telah terpengaruh, ya, pengaruh dengan persekitaran, ya. Lepas tu tak sampai lagi ajaran tu pada mereka, lalulah mereka meyakini
apa yang ada di sekeliling mereka. Maknanya tidak lagi patuh tunduk kepada Allah Ta'ala. Sampailah kepada zaman Nabi Nuh. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh tu masa yang begitu panjang. Dan Nabi Nuh sendiri pun dalam tugasnya sebagai seorang Rasul berumur 1050 tahun, atau orang mengatakan 950 tahun. Ya? Yang saya jumpa 1050 tahun. Tapi yang banyak mengatakan 950 tahun usia dia. Berapa lama tu dia mendakwah apa semua sekali. Ini tugas Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kana huwa awwalu rasulin Rasulullah ila ahli al-ard. Maka dikiralah Nabi Nuh tu sebagai rasul yang pertama sekali diutus oleh Allah Ta'ala kepada penduduk bumi ini. Tujuannya mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi Nabi Adam dulu macam mana? Nabi Adam dulu tidak sampai peringkat yang macam itu. Dalam memimpin umat yang ada pada masa itulah, yang dikatakan ramai ataupun tak ramainya tadi. Ya? Jadi kan itu dia iktiraf. Ahli mufassir mengatakan huwa awwalu rasul arsalahullahu ila ahli al-ard. Dia adalah rasul yang pertama sekali diutus oleh Allah Ta'ala kepada penduduk bumi ini. Ya? Jadi bila dia dah kata macam itu, dia beri amaran. Ya? Dia beri amaran. Ya? Inni akhafu, sampai ayat tadi, lam takhussu bil ibadah wa tafarrudu bit tauhid. Takhussu, ya, maksudnya kamu khususkanlah beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, dan bentuklah keyakinan kamu yang satu saja bit tauhid, dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Wa taqsna'u ma duna min dunillah, ya, wa takhallasu ma duna min dunillah, lepaskan diri kamu daripada menyembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk sekutu dia, andad wal ausan, ya, menyekutukan Allah Ta'ala dan menyembah berhala. Ya. Wa qala al mala'u allazina kafaru min qaumihi, bagaimana dikatakan tadi, maka berkatalah, bersuaralah, al-mala' ni pemimpin kaum pada zaman Nabi Nuh tu. Ya, pemimpin. Itu dia. Allazina kafaru, mereka kufur. Pemimpin ini. Pengikut dia ramai. Pengikutnya ramai. Min qaumihi, pemimpin yang kafir, yang kufur terhadap Nabi Allah dan terhadap Allah dan Nabi Nuh daripada kaum tadi. Ma naraka illa basyaram misluna. Kata pemimpin ni, engkau ni Nuh, engkau ni, dia kata sama macam kami. Sama macam kami, ya. Tak ada beza pun. Dia kata macam tu. Ma naraka illa basyaram misluna. Ya. Jadi pemimpin-pemimpin kata macam itu. Badiruna ila jawab biqaulihi ma anta illa basyar. Dia kata banyak kali mengatakan pada Nuh, kau manusia biasa macam aku juga. Pemimpin yang sana pun kata macam tu. No, kau tak ada beza, sama. Apa yang kami makan kau makan. Apa yang kami lakukan kau lakukan. Ya? Jadi tak ada beza. Kalau ada hal lain tu, kami bolehlah berfikir sikit untuk nak menerima dakwah engkau tu ataupun seruan kau tu. Ni tak ada sama ya. Itu dikatakan. Jawab macam-macam, ya. Seterusnya, ma anta ila basyarum misluna fil jinsi la mazidah laka alaina. Dari segi apa namanya tu, jenisnya, ya. Apa namanya tu, bentuknya sama, ya. Sama, ya. Kami dengan kau tak ada beza. Jadi tak ada sebab kami nak apa nama itu, nak menerima engkau sebagai pemimpin, tak ada. Tak ada. La mazidah laka, tak ada apa kelebihan pun. Wa ma naraka tab'aka illa allazina humul arzala aziruna badi ar-ra'yi. Ini saya kata tadi, ya. Jadi diteruskan oleh ketua-ketua tadi mengulas tentang watak karakter Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ni. Ya, dia kata wa inna lam nara mutafi'ika. Kami lihat engkau sama. Dan kami lihat juga pengikut kau tu tak macam pengikut kami sebagai pemimpin. Pengikut kami sebagai pemimpin ada orang macam ni. Ada jutawan,
ada hartawan, ada apa namanya tu kepimpinan yang lain lagi bersama dengan kami. Engkau siapa dia? Mana dia orang dia? Sehingga dicontohkan oleh pemimpin ni kepada Nabi Nuh, lam nara mutbi'uka illa al-aqsa. Kami lihat orang yang mengikut engkau, orang yang segolong dengan engkau, siapa dia? Peladang-peladang yang menyewa tanah orang. Kalau tanah sendiri itu hebat tu. Ini tanah orang. Macam di Mesir dulu zaman King Farouk, tanah tu raja punya, orang besar-besar punya. Itu sebabnya King Farouk itu digulingkan oleh Jamal Abdul Nasir. Itu dia. Kana Nasir, kana Jamal Abdul Nasir. Nasir dia pakat kana menggulingkan. Raja Farouk sedang berehat di Greece, di Athens. Digulingkan. Jadi tanah dia yang subur tepi sungai Nil itu semua tanah raja macam di Thailand sekarang ni seolah-olah macam tu. Ya. Chola Longkon tu dah goyang kedudukan. Ya. Kerana rakyat menentang. Saya baca 2/3 tanah di Bangkok tu raja punya. 2/3. Tanah tu apa dah kedai, bangunan tinggi, itu apa semua sekali. Jadi rakyat tak mau lagi terima macam tu dah. Ayah marin orang hormat. Ini tidak. Itu yang berlaku. Itu dia punya halah. Ini yang berlaku di Mesir dulu. Sebab itu bila King Farouk dah digulingkan, Jamal Abdul Nasir ambil tanah-tanah ni balik, dia agih-agih kepada orang miskin. Jadi petani, tapi petani yang benar-benar. Dulu kerja kepada tanah raja, tanah menteri, tanah pemimpin-pemimpin, apa semua banyak mana? Yang dia boleh dapat hasil untuk diri dia sekeluarga dia tak ada. Jadi inilah yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar kafir zaman Nabi Nuh dulu. Aku tengok pengikut kau tu lah dia orang pun. Takkan aku nak ikut macam orang tu. Itulah maksud dia. Kalau tuan tanah betul, itu boleh terima juga. Ini penyewa kepada orang punya tanah, kuli menjadi peladang kuli kepada tuan tanah. Jadi kami tanda. Ini yang percaya pada engkau Nabi Nuh. Kami tanda macam tu. Kazarra'i maktum, ya. Itu dia. Apa nama tu? Wasanna, dan juga tukang-tukang yang bekerja kepada majikan-majikan dia, ya. Wa man fi hukmim illa al-makan al-ijtimaiyah. Mana tempat mereka dalam masyarakat orang yang macam itu, ini pengikut kau. Mana pengikut kau ni orang yang tak ada kelas langsung. Jadi kami tak boleh terima engkau Nabi Nuh sebagai pemimpin. Ini dikatakan, ya. Itu dia, ya. Badi ar-ra'i qabla ta'ammul fi nawaqib. Badi ar-ra'i ini bahasa balawah. Balawah ni apa nak kita kata dalam bahasa Melayu? Ayam musang berbulu ayam. Ya. Bahasa balawah. Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu apa nama tu? Musang berbulu ayam. Ya. Talam dua muka. Apa lagi macam-macam. Dan ada bahasa kata mendaki, apa nama tu, ke bukit didaki, ke lurah dituruni. Jadi bahasa-bahasa macam tu ada je yang falsafah dia. Orang yang tak dapat merungkai falsafah yang terkandung dalam kata-kata yang macam itu dikatakan badi'ra'. Dia tengok mendatar. Musang berbulu ayam. Musang dia tahu. Ayam pun dia tahu. Dia nampak musang lah, ya. Musang. Macam mana sifat musang tu, ekor dia macam mana, apa semua sekali. Setakat tu lah. Ayam pun dia tahu ayam. Ayam, ya. Ayam putih, ayam hitam, ayam daging, ayam telur sebagainya. Tak sampai. Kalau tadi falsafahnya musang berbulu ayam, maknanya orang yang bermuka-muka, orang yang menyamar. Orang munafik, itu dia. Jadi orang badi ra'i, orang yang rendah tapi tak sampai macam tu.
Ya, ke bukit didaki, ke lurah diturun ni, apa makna bukit? Tahulah bukit. Bila naik bukit memanglah macam tu. Apa makna? Maknanya susah payah, pengorbanan kena kita lakukan nak dapat pulangan yang baik. Bila dah dapat nanti macam kita menurun bukit, kan senang je. Ke lurah sama diturun ni. Ini bahasa-bahasa yang perlu falsafah ni. Maknanya akal kita boleh membuat tafsiran, boleh membuat dia punya analisis di sebalik-sebalik, menggunting dalam lipatan. Apa makna gunting dalam lipatan? Bayangan kalau guntingnya lipat-lipatan ke gunting-gunting, ambillah kain tu. Tapi maknanya ini amat berbahaya. Lidahnya tu, lidah orang yang bercakap tadi, orang munafik tadi, amat bahaya. Boleh memecah belahkan, memusnahkan orang lain, tapi tak nampak pergerakan dia itu tadi. Dia bisik sana, bisik sini. Itu dia punya falsafah dia. Tapi orang badi orang tak sampai pada peringkat itu untuk dia memikirkan. Jadi orang-orang yang macam inilah yang menjadi pengikut engkau Nabi Nuh. Tak ada kualiti, tak ada standard, tak ada apa semua lah. Jadi kami tak boleh nak terima macam ni. Itu maksudnya. Ya. Sebab itu dibuat kesimpulan. Ya. Jadi apa yang dikatakan tadi, ada 4 di sini. Waqad ajabu an maqalati bi arba'i hujat dahiyatan minhum annaha takfi fi raddihi da'wati. Ya. Yang pertama sekali, qala al mala' allazina kafaru min qaumi ma naraka illa basharun misluna. Ya, kesimpulannya dia tolak tu tadi ialah pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar ni melihat Nabi Nuh ni tidak ada lebih daripada yang ada pada diri mereka. Ya, ini sama taraf dengan itu. Kalau sama taraf tak perlulah, maknanya orang lain nak apa nama itu, nak orang lain nak mengutuai dia, dah cukup dengan pemimpin-pemimpin yang ada ni. Jadi engkau tak diperlukan. Itu maksud yang kesimpulannya. Manaraka litabika imlazina araka min abadi ar-ra'yi. Ya. Jadi pengikut-pengikut engkau tadi, itulah dia. Ya. Jadi kami tidak dapat menilai keindahan, kesesuaian dan juga hikmah, adanya hikmah daripada seruan engkau itu sendiri Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Yang ketiga, manarakum alana min faslin bin fadlin. Tak ada lebih, tak ada apa pun, samalah. Bahkan kau pun kami tengok daripada kecil sampai besar, sampai jadi kau katakan sebagai utusan Allah Ta'ala, sama macam tu juga. Maknanya tak adalah kriteria yang menunjukkan kau tu lain daripada yang ada ni. Bal zannukum kazibin. Kalau begitu kami caplah kau ni, kami tuduh kau ni. Ini yang tepat sekali. Apa dia? Dia kata nazunnukum kazibin. Kami katakan kau ni orang yang berdusta, berbohong. Boleh tak? Boleh terima tak? Macam tu lah sebab kami kata kau Nabi Nuh orang yang pembohong, seorang yang pembohong. Ya? Ini kesimpulannya. Wallahu a'lam. Setakat saja untuk malam ini bersama masing-masing. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.